pertemuan antara gereja dengan yang berkuasa. Gereja kata dia ada kuasa mengampunkan dosa, kuasa macam-macam, kuasa paderi ni. Pemerintah kata dia ada kuasa. Akhirnya nak selesai masalah, gereja asing, politik asing. Kemudian berlaku revolusi industri, kemajuan sains. Dalam kitab Bible Kristian tak ada sains, tak ada tentang masalah perubahan dunia ini, menyebabkan berlakunya pemisahan antara sains dengan agama. Maka lahirlah sekularisme di barat, menyebabkan dicipta teori-teori dan ideologi-ideologi yang berasing dari agama. Bila mereka datang ke sini, mereka bawa ideologi dan teori-teori ini. Bila penjajah datang ke sini, kuasa agama serah pada sultan, kuasa tarbiyah, kuasa urusan dia yang punya, penjajah ni. Kita lahir tu dalam keadaan faham sekularisme, maka orang kita lemah dalam kepahaman politik, menyebabkan berlaku satu perubahan politik yang sangat membahayakan. Apakah yang dimaksudkan dengan sekularisme? Sekularisme, perkataan sekular ni dia terbit daripada perkataan bahasa Inggeris pertengahan sekular. Dia perkataan yang berasal daripada bahasa Perancis lama, yang sebelum tu datang daripada perkataan Latin iaitu secularis. Perkataan ni sebenarnya dia asalnya merujuk kepada golongan agamawan, dan golongan agamawan ni dia tidak terikat dengan peraturan keagamaan yang telah ditetapkan oleh gereja. Selain itu, sekularisme ni boleh dimaksudkan juga dengan fahaman yang memisahkan urusan-urusan keduniaan dari urusan-urusan agama. Dia meninggalkan peranan agama dan Tuhan dari segala urusan kehidupan manusia. Dan selain itu, dia juga memisahkan secara mutlak antara ilmu pengetahuan dari pengaruh dan tuntutan institusi agama. Selain itu, sekular ni peraturan yang terdiri daripada dasar dan pelaksanaan-pelaksanaan yang ketepikan setiap bentuk keimanan agama. Dan dia juga anggap agama ni perlu dipisahkan dari urusan negara. Sebab apa? Sebab agama ni tidak berhak bercampuri daripada urusan politik, pendidikan, ekonomi dan seumpamanya. Dan seterusnya, dia merupakan proses mengasingkan, memisahkan segala lapangan hidup daripada pengaruh agama. Sejarah kemunculan sekularisme di Malaysia bermula pada tahun 1476 Masihi. Ketika ini, benua-benua Eropah berada dalam zaman kegelapan, di mana pada zaman ini masyarakat di benua Eropah sangat mundur dan ketinggalan dalam pelbagai aspek seperti kemunduran dalam ilmu pengetahuan, kemerosotan perdagangan, kemunduran perbandaran dan lain-lain lagi. Zaman ini berlaku lebih kurang selama 1000 tahun dari abad ke-5 Masihi sehingga abad ke-15 Masihi. Pada zaman kegelapan Eropah, penguasaan paderi-paderi gereja Katolik sangat berpengaruh besar sehingga mendominasi setiap aspek kehidupan masyarakat Eropah ketika itu. Sekiranya ada yang mempercayai atau mengamalkan selain daripada ajaran gereja-gereja Katolik akan dibunuh. Maka berlakulah pelbagai gerakan dan revolusi daripada golongan sarjana barat dan masyarakat menentang penguasaan gereja dari terus mendominasi sehingga membawa kepada kemunculan ideologi sekularisme yang bermula di Itali. Di Malaysia, unsur-unsur sekular mula dibawa masuk ketika zaman imperialis barat di tanah Melayu pada tahun 1874 selepas perjanjian Pangkor. British mula memperkenalkan sistem residen dengan melucutkan kuasa mutlak Raja-Raja Melayu dalam pemerintahan dan pentadbiran negeri-negeri Melayu. Dasar ini telah menyekat kuasa pentadbiran Raja-Raja Melayu hanya diperuntukkan kepada adat istiadat dan urusan keagamaan sahaja, manakala pelaksanaan undang-undang dan pemerintahan negeri berada di bawah pengurusan British mengikut sistem dan acuan sekular. Terdapat banyak ciri-ciri yang menentukan sesebuah negara itu adalah sebuah negara sekular. Antaranya ialah, yang pertama, negara itu tidak mempunyai agama rasmi. Yang kedua, rakyat di negara itu mempunyai hak dalam kebebasan beragama. Ini bermaksud ianya bukan
bukanlah satu kesalahan untuk seseorang itu keluar dari suatu agama dan memeluk agama lain. Yang ketiga, urusan negara dan juga urusan agama itu dipisahkan. Agama tidak diguna pakai dalam membuat keputusan untuk negara. Dan yang keempat, agama itu tidak dibenarkan dalam sistem pendidikan. Ini bermaksud penyebaran agama Islam adalah tidak dibenarkan sama sekali di mana-mana pusat pendidikan. Dalam dunia pendidikan, antara proses sekularisasi dalam isu semasa kini adalah cadangan daripada salah seorang ahli politik yang menggesa untuk mengubah sistem institusi pendidikan universiti untuk meningkatkan kadar kebolehpasaran graduat dengan memasukkan subjek-subjek seperti subjek keagamaan, bahasa dan sebagainya. Di sini kita dapat lihat usaha dalam menyekat pengajian keagamaan secara material atas dasar meningkatkan kemajuan. Walhal kita tahu bahawa subjek-subjek keagamaan bukan hanya fokus kepada ibadah semata-mata. Banyak aspek-aspek kehidupan yang dipelajari seperti pengurusan harta, kebersihan, perkahwinan, perundangan, perdagangan, adab dan sebagainya. Jadi, sekiranya subjek keagamaan dimansuhkan, maka kita hanya akan melahirkan generasi-generasi tenaga kerja yang berkualiti, namun mempunyai pemikiran dan cara hidup yang tidak beragama, dan ini bercanggahlah dengan konsep yang dibawa falsafah pendidikan negara di mana nak melahirkan warga negara yang seimbang intelek, rohani, emosi dan jasmaninya. Isu sekularisme dalam aspek sosial ialah gejala LGBT. Menurut sudut pandang sekularisme, LGBT ini adalah suatu yang dikira sebagai semula jadi. Seperti yang kita lihat, gejala LGBT ini telah banyak menular dalam kalangan masyarakat di Malaysia sehinggakan perkara ini telah dianggap sebagai suatu kebiasaan. Di Malaysia, kita mempunyai beberapa figure LGBT yang juga boleh dikatakan sebagai orang yang dikenali ataupun selebriti, sebagai contoh Sajid dan juga Safi Ilyas. Akibat daripada keberanian mereka ini, secara tidak langsung ianya mempengaruhi orang ramai untuk turut menyertai mereka, dan akhirnya perkara ini menjadi suatu yang normal dan tidak dilihat salah di sisi agama. Antara isu sekularisme yang berlaku di Malaysia dalam konteks perundangan adalah halangan dibangkitkan apabila perundangan Islam seperti hukuman hudud telah dicadangkan. Pada mereka, hukuman Islam ataupun hukuman hudud ini sudah tidak sesuai ataupun sudah tidak relevan untuk dilaksanakan di Malaysia, kerana mereka beralasan bahawa penduduk yang berada di Malaysia ini terdiri daripada pelbagai kaum dan menganggap hukuman ini tidak sesuai. Yang menyedihkan adalah apabila yang mempertikaikan itu dan yang menghalang untuk hukuman hudud dilaksanakan itu sendiri bergelar seorang Muslim. Sebagai seorang Muslim, kita sepatutnya menyokong dan menyetujui segala perkara ataupun segala benda yang diusahakan ataupun dicadangkan semata-mata untuk memartabatkan Islam di muka bumi. Terdapat pelbagai kesan negatif yang diakibatkan oleh fahaman sekularisme. Antaranya ialah agama itu akan dilihat sebagai suatu yang menjadi penghalang kemajuan sesebuah negara, dan ianya juga akan dilihat sebagai suatu yang ketinggalan zaman. Seterusnya, akibat dari gaya hidup yang berlandaskan barat, akan berlakunya keruntuhan akhlak dalam diri seseorang itu. Hal ini juga akan membawa kepada ketidakpastian dalam diri seseorang itu untuk menentukan mana perkara yang baik dan mana perkara yang tidak. Akhir sekali, undang-undang yang digunakan dalam negara tidak mengambil kira sudut pandang agama dan hanya undang-undang barat yang digunakan, manakala undang-undang Islam pula diketepikan. Untuk mengatakan sesebuah negara itu negara sekular, negara tersebut perlulah mempunyai undang-undang yang tidak langsung mempunyai elemen agama. Sedangkan seperti kita tahu, dalam Perlembagaan Persekutuan sendiri mengiktiraf peranan raja dan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Dalam pada masa yang sama, untuk mengatakan bahawa Malaysia merupakan negara sepenuhnya Islam juga adalah tidak tepat, kerana bagi sesebuah negara Islam itu, perundangan tertinggi
tertinggi dan utama mestilah undang-undang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Malaysia meletakkan perlembagaan persekutuan yang tidak bersifat teokratik, yakni pemerintahan beragama, sebagai dokumen perundangan tertinggi negara. Kesimpulannya, dipetik dari kenyataan Datuk Dr. Syed Salim Faruqi, iaitu pakar perundangan Malaysia, mengatakan Malaysia bukanlah sebuah negara sekular dan bukan juga sepenuhnya negara Islam. Malaysia merupakan negara yang meletakkan perlembagaan persekutuan sebagai perundangan tertinggi yang bersifat plural dan hybrid. Dan agama Islam itu diangkat sebagai agama persekutuan hanyalah bertujuan sebagai penanda aras bagi membezakan agama utama negara dan agama yang lain bebas dipraktiskan secara aman. Baiklah, kesimpulan yang kita boleh dapatkan daripada video tadi, maka jelaslah ancaman sekularisme kepada masyarakat yang khususnya beragama Islam serta kepada negara berada pada tahap yang sangat-sangat membangkang. Bukan sahaja akan menghakis nilai-nilai keimanan serta menjadi pemusnah kerosakan akhlak umat Islam, malah identiti bangsa sebagai bangsa yang berada juga akan musnah di bawah laju sistem sekular barat. Sekaligus juga memecah belahkan kesatuan masyarakat yang berbilang kaum Indonesia dengan lahirnya unsur-unsur yang sangat bercakap dengan budaya Indonesia. Oleh itu, perlunya untuk masyarakat Indonesia mempunyai kesedaran dan pemahaman yang jelas akan ancaman sekular kepada negara, agama, bangsa serta bagi Islam